Konsep Malaysia Madani untuk semua, tidak kira agama, fahaman dan latar belakang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Shah Musa. Pelaksanaan konsep Malaysia Madani bersifat menyeluruh dan adil kepada semua rakyat. Jelas Perdana Menteri biarpun istilahnya berunsur Islamik, namun nilai di sebaliknya merangkumi konteks masyarakat majmuk di Malaysia. Ini termasuk nilai ihsan yang mengambil kira kebajikan masyarakat meliputi isu kemiskinan tanpa mengira bangsa dan agama. Saya bagi jaminan kepada Yang Berhormat dan rakan-rakan kita yang bukan Islam, jangan rasa gementar oleh kerana istilah itu nampak kearaban. Memang istilah Madinah itu dan Madani itu istilah asal Arab. Tetapi takkan saya nak pakai, kalau saya pakai jadi Inggeris, democratic accountability, dia jadi betul. Kalau sebut Madani, dia jadi tak betul. Dia tak boleh juga. Jadi kita jangan prasangka kerana asalnya itu dari segi konsep Islam. Tapi saya ingin berjaminan di Malaysia dan konsep Madani, dia tetap untuk rakyat Malaysia keseluruhannya dan tetap keadilan bagi semua rakyat di negara kita. Bila menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Air Hitam Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong. Dalam pada itu, Perdana Menteri memberi jaminan kerajaan tidak akan mengganggu proses undang-undang termasuk kes mahkamah membabitkan anggota jemaah menteri. Ini seiring prinsip Malaysia Madani yang jelas beliau menekankan tata kelola yang baik dalam pentadbiran kerajaan sekaligus tidak akan bertolak ansur dengan perbuatan rasuah. Nampak keras dalam soal rasuah, penyelewengan, pemunggahan kekayaan yang berlaku, yang ada bukti. Ini saya tidak mahu meminta maaf. Tidak ada hubungan personal, walaupun saya tahu saya dikutuk oleh sebahagian kononnya mencari salah. Arahan saya kepada mereka termasuk pagi tadi mesyuarat dengan semua badan-badan ini. Saya kata ambil tindakan, saya tidak peduli dari parti, termasuk dari Parti Keadilan sendiri. Saya tidak boleh menjamin parti saya ini 100% bersih. Seperti mana orang belah sana kadang bicara, kami semua bersih. Terbukti tidak benar. Jadi marilah kita betulkan, kerana bagi saya Madani ini bukan saja slogan kosong. Saya nak ajak rakyat faham bahawa negara tidak boleh selamat tanpa nilai, tanpa tata susila, tanpa akhlak. Kita boleh maju dari segi ekonomi, tapi rosak dari segi tata kelola, tata urus yang juga melibatkan rasuah. Tegas beliau lagi, perkara itu diserahkan kepada mahkamah berdasarkan pendakwaan dan penghakiman. Tindakan tegas perlu diambil tanpa melindungi mana-mana pihak. Perdana Menteri mahu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Bank Negara Malaysia BNM, Polis Diraja Malaysia PDRM dan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN terus menjalankan siasatan rapi melibatkan isu Pandora Papers atau Kertas Pandora. Tambah beliau, beberapa penama yang terlibat adalah mereka yang pernah memegang jawatan dalam kerajaan. Kalau tindakan diambil tanpa fakta, maka itu boleh cabar sebagai penyalahgunaan kuasa ataupun dikatakan motif politik. Tetapi kalau wang ratus bilion atau ratus juta ringgit dikeluarkan dan dibiar, dilindungi kerana dia menyokong kita, itu maknanya membawa porak-poranda dan malapetaka kepada negara. Nama-nama yang disebut dalam Pandora Papers itu mencecah 3,000 orang. Ada yang sahih, ada yang peniaga. Tetapi kita tumpu kepada tokoh-tokoh politik besar seperti mana saya sebut, mantan Perdana Menteri, Menteri Kewangan, Menteri-menteri yang sebenarnya
percayai menyalahguna kuasa mereka, memunggah kekayaan semasa mereka punya kuasa. Beliau menjawab pertanyaan pewakil Parit Sulong Dato' Seri Dr. Noorani Ahmad berhubung pendirian kerajaan dan tindakan susulan mengenai isu berkenaan yang timbul semula minggu lalu. Beberapa cadangan pembangunan semula kampung baru yang dikemukakan kerajaan sebelum ini ditolak. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sebaliknya memberi jaminan pentadbirannya akan mencari kaedah lain tanpa meminggirkan kepentingan orang Melayu di kawasan itu. Beliau meminta diberi ruang sepenuhnya untuk mengkaji semula isu tersebut dengan turut mengambil kira pandangan masyarakat di kampung baru. Untuk mengadakan proses jual beli dengan tanggungan kerajaan mencecah 6-7 bilion ringgit yang tidak mampu dikendali oleh kerajaan sekarang. Ada cadangan untuk membawa syarikat-syarikat swasta membangunkan, tapi menjejaskan kepentingan kedudukan orang Melayu yang di bawah Malay Agriculture Settlement. Ada cadangan untuk mengadakan proses leasing. Maknanya boleh penduduk di kampung baru lease. Saya tidak fikir ini semua wajar. Apapun kita lakukan, kita harus kembali dan saya akan percaya saya akan bincang semula dengan mantan Menteri Wilayah Persekutuan dan sebelum ini dan memastikan pembangunan berjalan tetapi kepentingan masyarakat Melayu di Kampung Baru tetap dipertahankan. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Shah Alam Azli Yusof. Perbahasan titah diraja menyaksikan isu pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja KWSP terus menjadi tumpuan ahli Parlimen. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berharap kerajaan mempertimbangkan permohonan golongan memerlukan pengeluaran berkenaan. Ahli Parlimen Bera ini mencadangkan ia boleh dilaksanakan menerusi pengeluaran bersasar dengan syarat ditentukan oleh kerajaan. Sebelum ni kita telah pun membenarkan 4 pengeluaran KWSP. Ini penutupnya. Iaitu Air Lestari, Air Sinar, Air Citra, pengeluaran khas KWSP berjumlah 145 bilion yang melibatkan 1.8 juta pencarung sejak pandemik COVID-19 melanda negara. Yang terkesan besar mungkin KWSP itu sendiri. Kerana KWSP menggunakan pelaburan ataupun simpanan daripada pencarum untuk menjalankan perniagaan mereka. Dengan pengeluaran ini mungkin mengurangkan ruang untuk mereka berniaga. Tetapi saya percaya pengeluaran ini hanya melibatkan jumlah kecil daripada keseluruhan aset dan di bawah pengurusan KWSP yang kini sudah mencecah hampir 1 trilion ringgit. Beliau juga yakin keutuhan KWSP tidak terjejas jika pengeluaran khas berikutnya oleh pencarum dibenarkan selepas ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail Sabri turut menyarankan Lembaga Tabung Haji TH mengkaji semula tempoh masa berada di Tanah Suci bagi menyerap kenaikan kos menunaikan ibadah haji. Beliau mencadangkan 4 pakej berbeza yang boleh ditawarkan agar jemaah haji tidak terbeban kos yang meningkat dan TH pula tidak menanggung subsidi terlalu besar. Sekiranya tempoh dapat disingkatkan, beliau percaya kos menunaikan haji turut berkurangan menyebabkan lebih ramai umat Islam, terutama golongan B40, mampu menunaikan ibadah tersebut. Hari ini, jangka masa sehingga 40 hari bagi yang mengikuti jemaah haji melalui tabung haji. Oleh itu, saya mencadangkan pilihan. 4 pilihan kepada jemaah haji untuk menunaikan haji, iaitu 4 pakej yang berbeza, iaitu 14 hari, 21 hari, 30 hari dan seperti sekarang 40 hari. Jadi jemaah haji boleh membuat pilihan mereka. After all,
Dengan izin, lebih-lebih lagi, rukun haji boleh dibuat dalam masa 4 hari sahaja. Kalau 14 hari, ada masa lagi untuk ziarah ke Madinah, mengerjakan umrah dan sebagainya. Dan juga memudahkan jemaah merancang permohonan cuti seperti tidak perlu bercuti terlalu lama bagi menunaikan ibadah haji. Datuk Seri Ismail Sabri juga mencadangkan agar Akta Tabung Haji 1995 dikaji dan dipinda semula. Ya, kerana akta tersebut sudah terlalu lama dan tidak relevan dengan situasi semasa. Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka. Ikuti mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 14 Februari hingga 30 Mac 2023 dan di Dewan Negara pada 21 Mac hingga 6 April 2023. Kanak-kanak Bangladesh yang ditemui terperangkap dalam kontena di Pelabuhan Kelang dihantar pulang hari ini. Ia menerusi penerbangan MH196 yang berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA ke Dhaka 7.45 malam tadi. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pertimbangan kerajaan menyelamatkan nyawa serta memberi perlindungan adalah wajar mengambil kira mangsa seorang kanak-kanak. Saya akan facilitate, memudah cara proses penghantaran. Mana kita beli tiket komersial untuk dia dan dia akan ditemani oleh pegawai dari kedutaan Bangladesh untuk memastikan perjalanan 4 jam setengah ini tiba di Dhaka dan dia akan kembali dipertemukan dengan keluarga dia. Saya fikir ini adalah manifestasi kepada prinsip Malaysia Madani yang dipelopori oleh Perdana Menteri untuk menunjukkan sifat ihsan sesama manusia. Ia selari dengan pendirian Malaysia meratifikasi Konvensyen Hak Kanak-Kanak. Beliau turut mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Imigresen, Kedutaan Bangladesh dan Badan Bukan Kerajaan NGO Yayasan Chowkit yang menguruskan kanak-kanak tersebut agar dikembalikan semula kepada keluarganya. Seorang pekerja yang mencarum dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso menerima bantuan berbentuk peralatan sokongan termasuk kaki palsu. Bantuan yang disampaikan oleh Menteri Sumber Manusia S. Sivakumar itu membawa sinar baharu kepadanya termasuk membolehkannya berdikari dan kembali meneruskan pekerjaan bagi menyara keluarga. Memang mula-mula I tak tahu packer punya ni apa kegunaan. Saya ingat accident dapat duit, macam tak ada kerja macam hospitalis macam boleh duit. So saya fikir duit saja, saya tak fikir pasal peralatan yang diorang bagi, apa yang dia supportive yang diorang bagi. When I dapat tahu yang ada macam pada pegawai ada datang jumpa saya, dibagi semangat, dibagi kaki, sebab yang kaki first tu tak okey untuk saya. So tapi saya terpaksa. Then diorang check, lepas tu hantar dekat kaki pusat yang kaki buat tu. So sekarang saya macam selesa sangat dengan kaki, macam saya ada rasa kaki sendiri saya dah dapat. Selain bantuan peralatan, pekerja wanita itu juga bakal menjalani rawatan pemulihan di Pusat Rehabilitasi Perkeso Tun Abdul Razak RRPRPTAR. Beliau turut menerima surat tawaran bagi menyertai program Return to Work RTW. Sementara itu, Menteri Sumber Manusia S. Sivakumar menegaskan bantuan ini menunjukkan kepentingan Perkeso untuk melindungi para pekerja. Memang fungsi dan peranannya adalah lebih besar. Jadi ramai dari kalangan rakyat Malaysia tidak mengetahui tentang apakah fungsi dan peranan sebenar pihak Perkeso. Dan ini adalah satu caralah bagaimana kita mempromosikan bahawa seluruh rakyat Malaysia tahu tentang faedah-faedah yang mereka boleh terima.
650 orang chef tempatan dan antarabangsa akan beraksi dalam Piala Dunia Kulinari Malaysia 2023 MCWC 23 di World Trade Center bermula hari ini. Pertandingan yang julung kali diadakan itu mensasarkan catatan Guinness World Records yang mengumpulkan jumlah peserta pertandingan masakan terbesar. Acara itu turut menampilkan chef daripada pelbagai latar belakang termasuk kolej, suri rumah dan pertubuhan bukan kerajaan yang mempamerkan bakat dan kreativiti masakan masing-masing. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Khairul Firdaus Akbar Khan berkata anjuran pertandingan ini merupakan platform terbaik dalam menunjukkan bakat memasak di samping memperkenalkan masakan Malaysia. Bukan setakat kita boleh mengumpulkan chef-chef terkemuka di seluruh dunia, tetapi juga kita boleh memperkenalkan makanan-makanan kita kepada chef-chef di luar daripada Malaysia. Keduanya juga kita mampu menarik pelancong-pelancong yang meminati aspek gastronomi, dan ini adalah salah satu produk yang kita cuba perkenalkan kepada pelancong-pelancong di luar daripada Malaysia. Terdahulu beliau merasmikan acara tersebut yang dianjurkan Persatuan Kulinari Bersatu Malaysia MBCA di Ibu Negara. Universiti Teknologi Bara UiTM dengan kerjasama syarikat biopharmaceutical Pfizer mengadakan program UiTM Health Competition bertujuan memberi kesedaran kepada orang ramai mengenai kepentingan ilmu mengenai penyakit jarang jumpa dan kesihatan mental. Program yang berlangsung selama 3 bulan bermula 1 September 2022 itu turut menyediakan beberapa siri ceramah, pertandingan reka bentuk poster dan penghasilan video pendek. Timbalan Menteri Kementerian Pendidikan Tinggi Datuk Muhammad Yusof dalam ucapannya berkata, masih banyak ruang dan peluang perlu diterokai supaya penyakit tersebut dapat difahami oleh segenap lapisan masyarakat. Sementara itu, majlis turut diserikan dengan perasmian buku memperkasa kesejahteraan komuniti hasil program University for U4S. Penerbitan buku tersebut menggabungkan 3 buah universiti awam dengan kerjasama syarikat Pfizer Malaysia yang melaksanakan program tersebut di tapak projek perumahan rakyat Gombak Setia. Masyarakat Islam khususnya di Selangor kini boleh membuat pengiraan bayaran ganti puasa dengan mudah susulan pengenalan aplikasi kalkulator fidyah puasa oleh Majlis Agama Islam Selangor MAIS. Pengerusi MAIS Tan Sri Abdul Aziz Ahmad Yusof berkata, dengan adanya platform ini MAIS mensasarkan kutipan fidyah sebanyak 20 juta ringgit tahun ini. Jelasnya aplikasi yang boleh diimbas menerusi kod QR di laman sesawang rasmi MAIS ini dapat memberi kemudahan baru kepada masyarakat Islam untuk membuat pengiraan dengan pantas dan tepat bagi bayaran fidyah yang dikenakan atas faktor tertentu. Ini kalau kita sedar bahawa kita ada meninggalkan ibadat puasa dengan sengaja, bukan sebab-sebab yang terpaksa, jadi itu perlu dibayar, perlu ditebus balik. Kalau tidak, kita akan berdosa. Jadi itu tujuannya diadakan aplikasi ini, adanya kalkulator fidyah supaya memudahkan orang Islam kita untuk menentukan berapakah jumlah yang perlu dibayar, dan dibayar pun boleh di situ juga secara online. Kalkulator fidyah puasa itu mempunyai 3 jenis kadar bayaran iaitu RM2, RM4 dan RM6 serta mempunyai kaedah bayaran berganda dan tidak berganda. Beliau ditemui pada Majlis Haiti bersama rakan media dan pelancaran kalkulator fidyah puasa di Shah Alam, Selangor. Bagi tahun 2022, MAIS telah berjaya mengagihkan kutipan fidyah berjumlah RM6.85 juta melalui bantuan makanan kering dan wang tunai kepada mereka yang memerlukan. Fidyah merujuk bayaran untuk menebus diri, baik berbentuk harta atau tindakan lain yang dilakukan kerana kekurangan dalam salah satu amal ibadah.
Kementerian Pendidikan diminta menyediakan fasiliti lebih baik kepada pelajar sekolah di Melaka melalui peruntukan bajet 2023. Ini susulan terdapat sekolah di negeri tersebut yang terpaksa menjadikan kabin sebagai bilik darjah sejak 10 tahun lalu. Esko Pendidikan Negeri Datuk Rais Yassin berkata tiada isu sekolah daif di Melaka, namun pertambahan jumlah pelajar dan menyebabkan bilik darjah tidak mencukupi. Tambahnya, cadangan untuk menggantikan penggunaan kabin kepada bangunan baru juga telah pun dibawa dalam persidangan Dewan Undangan Negeri sebelum ini dan diharap perkara itu dapat direalisasikan. Pihak kementerian menganggap ini selagi kabin itu selamat digunakan, boleh diguna pakai. Kita harap ada perancangan masa depan. Kerana kita tahu kabin ini lama kelamaan akan rosak. Jadi ini akan menyukarkanlah para pelajar juga. Bila berkata demikian kepada pemberita selepas menyaksikan majlis menandatangani MOU di antara Institut Tun Perak ITP dan Precious Education Academy PLT Pen Academy di Aikroh, Melaka. Beliau turut yakin isu pendidikan akan menjadi keutamaan kerajaan dan Kementerian Pendidikan pada pembentangan bajet akan datang. Jasad mendiang Sarjan Jana Mili, anggota polis yang ditemukan maut di belakang Balai Polis Bayan Lepas, Pulau Pinang, tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching pukul 3.30 petang. Jasad mendiang disambut Wakil Ibu Pejabat Polis Kontingen Sarawak sebelum dibawa ke rumahnya di Taman Sri Jaya Sri Aman pukul 7.15 malam tadi. Turut menunggu ketibaan mendiang pemangku Ketua Polis Daerah Sri Aman, ASP Mas Nur Haslinda Abdullah. Mendiang Sarjan Jana 51 tahun dijangka dikebumikan Khamis ini di Tanah Perkuburan Kristian Anglikan Sutong di Sri Aman. Seorang datuk maut manakala cucunya parah selepas motosikal yang dinaiki dirempuh sebuah pacuan 4 roda di kilometer 42 Jalan Kuching Serian petang tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Serian DSP Aswandi Anis, dalam insiden sekitar pukul 4 petang itu, penunggang lelaki berumur 67 tahun itu dipercayai keluar dari simpang secara melulu mengakibatkan pemandu tidak sempat mengelak dan merempuh mangsa. Menurut saksi, kedua-duanya tercampak ke bahu jalan dan pembonceng meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di bahagian kepala. Cucu mangsa yang berumur 6 tahun turut cedera di kepala dikejarkan ke Hospital Serian untuk rawatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kita beralih ke berita sukan Liga Hoki Malaysia MHL 2023. Pertembungan di antara Tenaga Nasional Berhad TNB dan UiTM HKPT ditangguhkan lebih 10 minit apabila pemain UiTM bertindak keluar padang kerana membantah keputusan umpire perlawanan. Perlawanan itu dimenangi TNB dengan 4-3. Insiden panas itu berlaku pada minit terakhir suku keempat perlawanan apabila UiTM tidak berpuas hati dengan layangan kad kuning ke atas kapten mereka Muhammad Husaini Husin. Ia susulan Husaini mempersoal keputusan umpire yang menghadiahkan pukulan sudut penalti kepada TNB. Sebelum itu, TNB terlebih dahulu mendahului 3-0 menerusi jaringan Muhammad Hafiz Zainul pada minit ke-14, Muhammad Azrai Aizat Abu Kamal minit ke-19 dan Muhammad Amirul Hanif Muhammad minit ke-25. UiTM bagaimanapun bangkit meledak 2 gol hasil pukulan sudut penalti Muhammad Idris Samad pada minit ke-26 dan Nur Azrul Abdul Rahman minit ke-30. TNB kemudian menambah satu lagi jaringan hasil pemain kebangsaan Firhan Ashari sebelum Muhammad Idris Samad merapatkan jurang dengan gol ketiga UiTM 4 minit sebelum permainan tamat. Keputusan akhir perlawanan TNB 4, UiTM 3. Susulan kekalahan itu, jurulatih UiTM Muhammad Noor Akmal Abdul Ghaffar akan menghantar permohonan kepada Jawatankuasa Pertandingan Konfederasi Hoki Malaysia bagi penelitian semula hukuman kad kuning pemainnya.
Kalau nak kena suspend, automatik kita boleh register untuk rolling substitute ada 17 orang saja, termasuk keeper. So rugi untuk kita untuk rolling lah. Kalau penat nak tukar orang tak cukup orang lah. Kalau biasanya 18 orang. Sebab ada satu lagi player pun still under suspend. 2 game, so hari ini dengan next game dia tak boleh main. So kalau yang ni pun still next game tak boleh main, so kita kena register 16 orang saja untuk dalam padang lah. Dalam pada itu, jurulatih TNB Nur Saiful Zaini pula mengakui pasukannya tidak bermain pada tahap sebenar menentang UiTM. Dan mereka dapat 3 PC, 3 gol. Itu yang nampak ada kelemahan di pihak TNB. Tapi kita bernasib baik kena dapat skor 4. Dan penghujung perlawanan ada nampak sikit ketegangan dalam umpire decision kan. Jadi nasib kita baiklah hari ini kita menang 4-3 walaupun kita bermain especially kuarter yang terakhir itu kurang baik saya rasa. Sukan Permotoran Litar Antarabangsa Sepang SIC memaklumkan pihaknya telah memohon bantuan dana daripada Kementerian Belia dan Sukan KBS bagi membantu pelumba Moto3 negara Sharifuddin Azman atau Damok yang mengibar bendera Malaysia dalam kejuaraan motosikal dunia MotoGP musim 2023. Ketua Pengarah Eksekutif SIC Azhan Syafriman Hanif berkata Damok menjadi satu-satunya pelumba tunggal negara dalam MotoGP apabila beraksi buat pasukan Spanyol MT Helmets MSI dalam saingan Moto3. Tambahnya permohonan dana berkenaan turut melibatkan pelumba negara Hakim Danish dan Daniel Syahmi yang beraksi dalam kejohanan di Eropah. Saya pun telah bincang dengan Hanayo, YB Hanayo untuk mendapatkan dana sokongan lah untuk rider-rider kita. Adalah penting untuk kita meneruskan usaha kita untuk menyambung rider-rider kita seperti Damo, Hakim Danish, Daniel Syahmi kerana mereka begitu talented. Kita nampak prestasi mereka pada tahun lepas dan amat sayanglah kalau tak sambung. Tambah Syafriman, pihaknya turut membantu mencari dana menerusi badan-badan korporat dan terbaru telah berjumpa dengan Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Syamsuri Mokhtar. Liga Malaysia 2023 kini kembali dibawakan untuk anda 75 perlawanan keseluruhan dengan 1 perlawanan sumbangsih, 52 perlawanan Liga Super, 8 perlawanan Piala FA dan 14 perlawanan Piala Malaysia dibawakan secara percuma untuk anda di saluran RTM. RTM, rakan penyiar MFL Liga Malaysia 2023. Baik, saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.